Bayangkan kau duduk di kedai kopi, baca berita pagi, dan tiba-tiba nampak tajuk nih, Indonesia masuk senarai ekonomi terbesar dunia. Sementara Malaysia masih berjuang nak selesaikan isu kemiskinan bandar dan kos sara hidup. Sakit sikit kan? Tapi sebelum kau tutup tab nih, dengar dulu. Sebab cerita sebenar jauh lebih kompleks, lebih menarik, dan ada bahagian yang ramai orang Malaysia sendiri tak tahu. Kalau kau tengah dengar video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Abang ipar aku cakap, buat apa nak buat video pasal ekonomi? Orang Malaysia tak minat benda ni. Aku nak tunjukkan dia salah. Kalau kau rasa rakyat Malaysia layak tahu perkara-perkara macam ni, tekan like sekarang. Bukan untuk aku, tapi untuk buktikan bahawa kita orang Malaysia ambil berat tentang masa depan negara kita sendiri. Assalamualaikum dan selamat datang. Jadi, kenapa dunia sedang memerhatikan Indonesia lebih dari Malaysia? Ini bukan soal siapa lebih bagus atau siapa kalah. Ini soal memahami permainan besar yang sedang berlaku di rantau Asia Tenggara dan apa maksudnya untuk kita. Mari kita mulakan dengan fakta yang ramai tak sedar. Pada tahun 2023, Indonesia berjaya mencatatkan KDNK sebanyak lebih kurang 37 triliun dolar Amerika. Malaysia pula ada dalam lingkungan 400 bilion dolar. Dari segi nomor, Indonesia hampir 4 kali lebih besar. Tapi tunggu, size ekonomi saja tak cerita segalanya. Kalau ikut KDNK per kapita, Malaysia masih jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Pendapatan purata rakyat Malaysia lebih tinggi. Infrastruktur kita lebih maju. Jadi, kenapa Indonesia yang dapat perhatian global? Jawabannya ada pada satu perkataan, potensi. Dunia nih bukan sahaja tengok kemana kau dah pergi. Dunia tengok kemana kau sedang menuju. Dan trajektori Indonesia dalam tempo 10 tahun terakhir telah buat pelabur global, pakar ekonomi, dan negara-negara besar seperti Amerika, China, dan Jepun semua berpaling ke arah Jakarta. Kau tahu tak? Pada tahun 2045, Indonesia merancang untuk menjadi antara 5 ekonomi terbesar di dunia. Ini bukan sekadar impian. Ini ada dalam dokumen resmi kerajaan mereka, ada sokongan daripada Bank Dunia, ada analisis daripada Goldman Sachs. Mereka panggil ini Indonesia Emas 2045. Dan perancangan ini bukan sekadar slogan. Ada pelaburan konkret, ada dasar nyata, ada pergerakan yang boleh kita ukur. Tapi sebelum aku cerita lebih lanjut pasal apa yang Indonesia buat betul, aku nak kau faham satu benda penting dulu. Malaysia bukan ketinggalan. Kita bukan negara yang sedang jatuh. Tapi ada beberapa pilihan strategik yang Indonesia buat yang patut kita pelajari, dan ada beberapa kesilapan yang kita tak mau ulangi. Inilah sebenarnya yang paling berguna untuk kita hari ini. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kenapa pelabur global tiba-tiba suka Indonesia? Bayangkan kau nak buka kilang kasut. Kau ada 2 pilihan. Pilihan pertama, negara dengan 33 juta orang. Pilihan kedua, negara dengan 2,7 juta orang. Kalau kau nak jual kasut tuh, dalam negara yang sama kau buat, pilihan mana lebih masuk akal? Ini logik mudah yang buat Indonesia jadi magnet perindustrian. Pasaran domestik mereka gergasi. Dan bila syarikat antara bangsa masuk, mereka tak semata-mata nak kilang murah. Mereka nak akses kepada pengguna. Indonesia bagi dua-dua sekaligus. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Nikel. Kau mungkin pernah dengar nama mineral nih sekali dua. Tapi
mungkin tak sadar betapa pentingnya nikel dalam ekonomi masa depan. Nikel adalah bahan utama dalam baterai kendaraan elektrik. Dan Indonesia secara kebetulan ada lebih kurang 22% reserve nikel dunia. 22%. Ini bukan kecil. Ini senjata ekonomi yang luar biasa. Dan inilah yang buat dunia terlopong. Pada tahun 2020, Indonesia buat keputusan berani. Mereka haramkan ekspor biji nikel mentah. Habis serta-merta. Negara-negara seperti Cina, Eropa, Amerika, semua terkejut. Kenapa? Sebab selama ini mereka beli bahan mentah murah dari Indonesia. Proses dalam negara sendiri, jual balik dengan harga tinggi. Indonesia cuma nampak sedikit saja dari keuntungan itu. Tapi bila ekspor diharamkan, tiba-tiba syarikat-syarikat besar terpaksa bina kilang pemprosesan dalam Indonesia sendiri. Pelaburan masuk, pekerjaan bertambah, nilai tambah kekal dalam negara. Ini yang ekonomis panggil hilirisasi. Dan strategi ini buat Indonesia jadi contoh yang dikaji oleh negara-negara sedang membangun seluruh dunia. Mereka buktikan yang negara kecil dan membangun pun boleh mainkan cut sumber semula, jadi dengan bijak. Malaysia ada benda yang sama tak? Ada. Kita ada petroleum, getah kelapa sawit, timah. Tapi soalannya bukan sekadar ada atau tak ada. Soalannya adalah macam mana kita urus dan nilai tambahkan sumber-sumber itu. Sekarang masuk bahagian kedua yang aku rasa paling penting, dan ini adalah benda yang jarang orang cerita. Ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Ini bukan sekadar pindah pejabat kerajaan. Ini adalah proyek yang mengubah cara dunia tengok Indonesia. Bayangkan kau bina sebuah bandar baru dari kosong di tengah hutan Borneo dengan konsep forest city dan dengan teknologi pintar, dengan pelan yang mereka bentuk untuk masa depan. Cost project ini dijangka mencecah lebih kurang 32 billion dolar. Sebagian besar datang dari pelaburan swasta. Kenapa ini penting untuk Malaysia? Sebab Nusantara terletak di Pulau Borneo, pulau yang sama dengan Sabah dan Sarawak kita. Tiba-tiba bagian timur Malaysia jadi strategik dengan cara yang berbeza. Kalau Nusantara berkembang menjadi hub ekonomi baru, Sabah dan Sarawak berpotensi jadi pembekal khidmat pelancongan dan logistik kepada ibu kota baru itu. Ini peluang, bukan ancaman. Tapi kita kena paham dulu sebelum kita boleh ambil peluang tuh. Oke, tapi aku tahu apa yang ada dalam kepala kau sekarang. Indonesia besar tapi banyak masalah juga. Rasuah tinggi, infrastruktur tak serata, kemiskinan masih meluas. Kau betul. Ini semua nyata. Indeks persepsi rasuah Indonesia masih lebih rendah daripada Malaysia. Jurang antara bandar dan luar bandar masih ketara. Bukan semua yang Indonesia buat itu sempurna. Tapi inilah yang menarik. Dunia tak tunggu sesuatu jadi sempurna dulu baru bagi perhatian. Dunia tengok momentum, tengok arah, tengok sama ada sebuah negara sedang bergerak ke hadapan atau berpusing dalam bulatan yang sama. Dan Indonesia dalam tempoh Presiden Joko Widodo telah tunjukkan momentum yang konsisten. Lebih 200.000 kilometer jalan desa dibina. Lebih 1.700 pelabuhan dan jeti dinaik taraf atau dibina baru. Program Kartu Indonesia Pintar bagi akses pendidikan kepada jutaan kanak-kanak yang sebelum ini terpinggir. Benda-benda ini bukan glamour, tapi ia asas. Dan asas yang kuat tuh yang buat bangunan boleh naik tinggi. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling dekat dengan kita sebagai orang Malaysia. Apa arti semua ini untuk kita? Pertama, persaingan dalam penarikan pelaburan langsung asing. Dulu,
Malaysia adalah antara destinasi pilihan utama syarikat multinasional yang nak masuk Asia Tenggara. Kita ada kestabilan politik, infrastruktur baik, tenaga kerja yang agak mahir, dan bahasa Inggris yang meluas. Tapi sekarang Indonesia menawarkan perkara yang kita tak boleh tandingi, yaitu size. Dan mereka dah mula memperbaiki benda yang selama ini jadi kelemahan mereka. Ini tak bermakna syarikat akan berhenti melabur di Malaysia, tapi ia bermakna kita tak boleh lagi bergantung pada reputasi lama semata-mata. Kita kena naik taraf, kena inovasi, kena cari niche yang Malaysia boleh jadi terbaik di dunia. Kedua, peluang kolaborasi yang masih belum diterokai sepenuhnya. Kita dan Indonesia bukan pesaing semata-mata. Kita ada ASEAN. Kita ada hubungan sejarah, budaya, bahasa. Banyak syarikat Malaysia yang dah berjaya di Indonesia, dan ramai usahawan Indonesia yang sedang membesar melalui ekosistem Malaysia. Aku nak cerita satu benda yang mungkin kau tak sangka. Bukalapak, salah satu syarikat teknologi terbesar Indonesia, ada pelabur dari Malaysia. Grab, yang diasaskan oleh orang Malaysia, buat sebahagian besar hasil dari Indonesia. Ini bukan satu hala. Ini saling menguntungkan, dan potensinya masih jauh lebih besar dari apa yang kita dah capai sekarang. Ketiga, dan ini yang paling penting untuk kita sebagai individu. Apa yang kita boleh belajar dari cara Indonesia positioning diri mereka? Mereka tak tunggu keadaan jadi sempurna. Mereka bergerak dengan apa yang ada. Mereka ambil risiko dalam dasar, macam haramkan ekspor nikel tadi, dan tanggung tekanan jangka pendek untuk manfaat jangka panjang. Mereka invest dalam infrastruktur yang tak nampak glamour, tapi kritikal. Dan yang paling penting, mereka ada naratif yang jelas tentang kemana mereka nak pergi. Indonesia Emas 2045. Ada tarikh, ada matlamat, ada message yang boleh disampaikan kepada dunia. Malaysia pun ada wawasan kemakmuran bersama 2030. Ada Malaysia Madani. Tapi soalannya, sejauh mana naratif-naratif ini dihayati, bukan sahaja oleh pemimpin, tapi oleh rakyat biasa, oleh usahawan muda, oleh budak-budak yang baru nak masuk universiti. Ini yang aku rasa adalah cabaran paling besar untuk kita. Bukan infrastruktur, bukan sumber asli, bukan modal, tapi keyakinan kolektif bahwa kita sedang menuju ke suatu tempat yang bermakna dan setiap seorang dari kita ada peranan dalam perjalanan itu. Ingat balik apa yang aku cakap tadi tentang momentum. Dunia tengok momentum. Dan momentum itu bermula dengan cara kita sendiri cerita tentang diri kita. Jadi, kenapa dunia memerhatikan Indonesia mendahului Malaysia? Sebab Indonesia sedang bercerita tentang dirinya sendiri dengan lantang, dengan yakin, dan dengan tindakan yang menyokong cerita itu. Bukan sebab Malaysia lemah, bukan sebab kita gagal, tapi sebab Indonesia sedang dalam fase kebangkitan yang jarang berlaku dalam sejarah mana-mana negara. Dan kebangkitan seperti ini memang tarik perhatian. Yang perlu kita tanya bukan kenapa bukan kita. Yang perlu kita tanya adalah apa yang kita perlu buat agar saat kebangkitan kita pun ada yang tunggu dan perhatikan. Jawaban itu ada dalam tangan kita. Dalam pilihan-pilihan kecil kita setiap hari. Dalam cara kita sokong produk tempatan, dalam cara kita hantar anak belajar dengan serius, dalam cara kita mengundi, dalam cara kita bina syarikat, dalam cara kita cerita tentang Malaysia kepada dunia.
Kalau video ini buka mata kau sikit, kongsi dengan seorang kawan. Sebab perbualan macam ini yang kita perlukan lebih banyak di Malaysia. Dan kalau kau ada pendapat, sama ada kau setuju atau tak, tulis dalam komen. Aku nak dengar perspektif kau. Karena pada akhirnya, inilah cara kita semua belajar. Dengan bercakap, dengan berdebat, dengan saling dengar. Sampai jumpa dalam video seterusnya.